Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Baik, insya-Allah kita akan sambung satu part yang sangat-sangat penting dekat dalam Siti 241 Asas Ekonomi Islam, iaitu aktiviti ekonomi Islam berkenaan dengan kontrak pertukaran ataupun yang bahasa yang selalu Ustaz gunakan berkenaan dengan akad. So, bab ni sangat-sangat penting dan wajib ada di dalam peperiksaan, dan untuk korang faham tentang ekonomi Islam, wajib korang tahu tentang akad. Okey, bila kita sebut tentang pembentukan kontrak ataupun akad, overall hidup kita ni tak akan terlepas daripada apa-apa akad. Nak kahwin ada akad tak? Ya, ada akad. Bila kita nak jual beli pun ada akad dia juga, ada kontrak dia juga dekat situ. Yang mana menurut jumhur fuqaha, akad ini terbentuk daripada lafaz tawaran, penerimaan, pemberi tawaran, penerimanya dan juga barang ataupun subjek tawaran. Bila mana contoh dari sudut jual beli, so ada akad dekat situ, akad jual beli dekat sini, maka dia ada lafaz yang menunjukkan bahawa kita jual beli benda tersebut, maka itulah yang dinamakan sebagai kontrak. Dalam undang-undang kontrak perspektif Islam dia asingkan dari sudut undang-undang dengan teori akad tu, yang mana maksud dalam bahasa mudah, kita membincangkan akad ataupun kontrak ini berdasarkan jenis-jenis kontrak. Kalau kontrak jual beli, akad dia sedemikian, ada kaedah dia, ada syarat-syarat dia, ada rukun-rukun dia. Kalau kontrak hibah, hadiah, ada rukun dia yang tersendiri. Macam tu juga dengan kontrak sewaan dan sebagainya. Ustaz percaya kalau korang belajar dalam konvensional, kontrak which is satu dokumen lah kan. Kalau kita sebut kontrak, adalah satu dokumen apa semua, itu kontrak. Tapi dalam ekonomi Islam, bila kita sebut pasal kontrak, kontrak itu adalah satu akad yang berbeza bagi setiap jenis transaksi. Okay? Yang mana tujuan kontrak dalam Islam untuk memelihara hubungan baik antara individu dan masyarakat dan memelihara hak seseorang. Kalau seseorang itu dia menjual barangan dia kepada ustaz sebagai contoh, so adalah lafaz, adalah akad jual beli yang termaktub kepada syarat jual beli. Untuk apa? Lindungi ustaz sebagai pembeli dan lindungi penjual itu sebagai penjual. Dia tak boleh tiba-tiba ada orang jual telefon ni dengan ustaz, so ustaz ambil, ustaz senyum, ustaz jalan. So dia pun pelik, kau pasal? So ustaz kata, tak apa lah, kita kau kata nak bagi aku. So dia dah berbeza kat situ. Sedangkan tujuan asal dia adalah jual beli, maka perlulah ada pembayaran. Okay? Dan definisi kontrak dari sudut akad dalam Islam, akad sama perkataan dia, kata dasar dia sama dengan akidah, aqadah. Macam tu juga akad daripada perkataan aqadah, iaitu simpulan ataupun ikatan. Dari sudut istilah, kontrak ini ataupun akad ini merupakan ikatan di antara dua pihak, iaitu pihak yang menawarkan, yakni ijab, dan pihak yang menerima tawaran, yakni qabul. Kalau nikah, kita ambil nikah dulu contoh. So, kalau nikah, Tok Kadi, aku nikahkan kau dengan sekian-sekian-sekian, maka itu ijab. Maka kita menyahut, aku terima nikahnya, itu qabul. So, itu ada kontrak ataupun ada akad pernikahan dekat situ. Kalau dari sudut kontrak ekonomi pula, dari sudut jual beli, so ada yang menawarkan, which is penjual menawarkan, dan kita sebagai pembeli, kita qabul, kita terima pembelian tersebut. Okay, mengikut cara-cara yang dia syariatkan serta sabit kesannya terhadap persetujuan. Apa maksud sabit kesan dia? So, kalau dalam kontrak jual beli, yang sabit kesan dia adalah barang yang dijual beli asalnya milik penjual, dia jual kepada ustaz, so barang ini menjadi milik ustaz. Kalau kontrak sewaan, asalnya barang itu milik tukang empunya barang, kemudian bila dia sewakan dekat ustaz, barang tu tetap barang dia, tapi kita ambil manfaat. So kita perlu bezakan jenis kontrak. Alright? Dan rukun-rukun kontrak dalam Islam, asas dia ada 3 dan dia berbeza mengikut jenis-jenis kontrak, jenis-jenis akad. Kalau mungkin akad jual beli dia lain, akad hutang, akad sewa dia jadi berbeza sedikit sebanyak. Tapi asas dia ada 3 yang hampir sama bagi setiap akad. Pertama, ada 2 pihak yang berakad, yakni akidah ini dan mutaakidah ini. Tak apa, tak payah ingat dalam bahasa Arab pun tak apa. Yang penting, maksud dia rukun kontrak ni mesti ada 2 pihak yang berakad. Dia tak boleh ustaz jual telefon kepada diri ustaz. Itu orang gila nama dia. So, kita mesti
ada pihak yang kedua untuk kita buat jual beli ataupun sewa. Ustaz sewakan kereta kepada diri ustaz sendiri, itu tak boleh. Okey, dan juga mesti ada ijab qabul, yakni mesti ada penawaran dan penerimaan. Alright, nanti kita akan explain dengan lebih detail. Dan juga mesti ada sesuatu yang diakadkan. Dia tak boleh kita nak jual beli benda yang belum tentu wujud. Ustaz jual kat kau semua ikan dekat tasik Tun Fatimah tu. Confirm kan ikan? Saya silap ada biawak je. So, dia mesti ada barang yang telah confirm wujud dekat situ. Alright, so ini 3 rukun-rukun kontrak. Yang pertama, Ustaz ulang balik, mesti ada 2 pihak yang berakad. Yang kedua, mesti ada lafaz penerimaan dan tawaran, yakni ijab qabul. Yang ketiga, mesti ada sesuatu yang nak diakadkan tersebut. Okay? Dan komunikasi akad, bila kita sebut pasal lafaz tadi, mesti ada penerimaan, ijab qabul dan penawaran. Tak semestinya dia dengan kata-kata. Okay? Kalau sebahagian orang dulu, dia kata kalau jual beli, mesti kena cakap, saya jual, saya beli. Tapi biasanya kalau kita pergi kedai, kan nak beli nasi ke apa semua, pergi dekat makcik kafe, dah lama korang duduk rumah tak pergi makcik kafe kan. So, korang beli ambil nasi apa semua, tunjuk kat makcik kafe tu, makcik tu pun sebut RM5. Lepas tu kau bayar. Kau belah, dia pun terus suruh next, suruh orang lain kan. So, sebenarnya sah tak jual beli tu? Sebahagian orang kata, tak sah, tak ada saya jual, saya beli. Ataupun mungkin korang cakap saya beli, tapi makcik kafe tu tak cakap pun saya jual. So, macam mana dengan sini? Sebenarnya akad tersebut sah. Kenapa sah? Sebab ada akad sirah ijab qabul ni melalui lisan. Saya jual, saya beli ke apa semua. Saya menyewa, saya beri sewa dan macam-macam lah. Kita kongsi syarikat dalam akad syarikat. Tapi pada masa yang sama, ada juga akad bukan lisan. Contoh tadi, kalau kita beli makanan tu tadi. So, bila korang ambil makanan tu dan korang bayar duit, bermaksud korang setuju tak untuk beli? Yes, korang setuju. Dan bila tuan punya barang tu, peniaga tu tadi, dia bagi korang makanan dan dia ambil duit tu, bermaksud dia setuju tak untuk jual? Yes, dia setuju. So, ada akad bukan lisan dekat situ. Pada masa yang sama, juga akad ini sah melalui surat menyurat atau tulisan. Okay, dan juga boleh sah melalui tingkah laku kita, perbuatan kita, kita menunjukkan bahawa kita nak beli. Macam tu juga contoh ada orang bisu. Kan, orang bisu dia datang kedai runcit, dia nak beli barang. Dia nak melalui lisan dia dah tak boleh lah. Tapi dia tolak duit, dia bagi dekat orang tu duit. Lepas tu yang peniaga tu ambil duit tu, bermaksud dia setuju untuk melakukan akad dekat sini. Perbuatan dia menunjukkan dia tak ada masalah. Okay, dan diam pun menandakan setuju. Okay, macam kau pergi kedai, kadang-kadang bila pergi kedai-kedai orang tua kan, kadang menyampah tak. Kau tanya dia, apa ni? Berapa harga ni barang ni? Dia tunjuk jari, RM1. So, kau letak duit depan dia pandang kau kan. Lepas tu, dia tengok. Lepas tu kau pun belah, dia pandang usah je. So, sebenarnya, sah tak akad tu? Walaupun tak ada satu patah perkataan pun, sebenarnya sah. Sebab apa? Dia, bila mana kau letak duit tu dan dia tak komplain apa-apa, bermaksud dia setuju untuk jual barang tu dan korang pun setuju untuk beli barang. Dan melalui wakil juga, akad ini boleh menjadi sah. Korang kirim dekat kawan kau untuk beli barang. So, boleh juga menjadi sah. Okey, seterusnya falsafah kontrak. So, bila kita nak menjalankan sesuatu akad, ada falsafah yang korang perlu tahu. Yang pertama, kerelaan. Nak tak nak buat sebarang akad, nak buat sebarang kontrak dalam Islam, mesti ada kerelaan. Dia tidak boleh dipaksa. Ini yang kadang-kadang sebahagian pelajar ni dia jadi masalah. Yang terutama yang perempuan kan, dia jual barang, lepas tu dia offer kat kawan dia, kau nak beli tak barang aku? Kawan kau tak nak, lepas tu kau cakap dengan dia, kalau kau tak nak beli, kita putus kawan. Aku remove kau daripada grup WhatsApp. Dah lah korang punya grup WhatsApp, korang berdua je. Lepas tu kau nak remove dia. So, dia rasa macam, alamak, dia jadi serba salah untuk beli. So, sebenarnya dalam Islam, kontrak ini mesti ada kerelaan. Kita willingly untuk beli. Tidak dipaksa oleh mana-mana pihak. Yang kedua, kebebasan. Kita juga dalam Islam bagi kebebasan kepada seseorang tu nak buat kontrak apa sahaja. Kalau contoh dalam kontrak jual beli, kita bagi dia kebebasan. Kau nak beli apa sahaja kau belilah. Nak beli dekat kedai mana kau belilah. Kita tak boleh paksa dia. Muka kau kedai A je. Kau tak boleh pergi kedai B. Tak boleh. Itu semua ada orang, semua orang diberikan kebebasan dia selagi mana kontrak tersebut tidaklah bercanggah dengan hukum Islam. Yang ketiga, kelayakan. Bila seseorang tu nak mengadakan kontrak ataupun contoh paling mudah jual beli.
seseorang tu nak mengadakan akad jual beli, dia mesti ada kelayakan. Yang pertama, kelayakan menerima hak dan tanggungjawab. Bermaksud dia ini ada hak untuk melakukan jual beli. Kau nak buat jual beli dengan orang yang dah mati, boleh? Tak boleh. Jual kat orang yang dah mati tu kereta apa semua, memang tak boleh. So, yang kedua, dia ada kelayakan untuk menguruskan akad tersebut. Kalau tadi dalam contoh akad jual beli itu tadi, masing-masing sama ada penjual ataupun pembeli, mereka ini berhak untuk menguruskan barangan tersebut selagi mana kontrak itu berlangsung. Contoh, nak beli barang, nak beli suatu barang, orang itu nak tahu dia layak ataupun tak, ini dia. Kalau seseorang tu gila, dia boleh tak buat jual beli? Dia berniaga. Dia gila, dia berniaga. Sebenarnya tak sah. Ataupun dia gila, lepas tu dia nak beli barang, tak sah juga. Sebab dia tak ada hak untuk menguruskan harta dia. Macam tu juga orang yang terencat akal ataupun orang yang safih. Maksud orang safih ni orang bodoh, dia tak kenal mata wang apa semua. Orang yang terlampau banyak menanggung hutang. Gaji 1,000, hutang dia pun dah RM999. Lepas tu dia nak buat hutang lagi, nak buat loan lagi dengan bank. Memang dia tak mampu. Dia tak layak untuk menguruskan harta. Ataupun orang tu dah sakit nak membau maut. Korang esok tiba-tiba jual kereta ke, dah habis diploma ni pergi jual kereta, then kau pergi hospital, orang tu dah pakai dekat ICU dah apa semua, tiba encik saya menawarkan cik ada produk kereta ni apa semua, orang tu dah nak meninggal. So dia tidak ada hak untuk meneruskan satu jual beli. Macam tu juga orang yang mabuk sebenarnya juga tidak sah penjual jual beli mereka. Alright? Cerita pasal mabuk ni sekarang ni tengah isu lah kan. Tak apa, nanti lah kita cerita. Selain daripada itu, seseorang yang nak melakukan akad, kalau akad jual beli tadi, dia mesti ada autoriti wilayah ataupun dia ada kuasa. Kalau nak buat akad sewa, dia pun mesti ada kuasa. Kalau contoh dalam akad sewa, seseorang tu, ustaz nak bagi korang sewa rumah. Walhal rumah tu bukan rumah ustaz, entah rumah siapa lah, aku pergi ambil, aku buat sewakan dekat korang. Sebenarnya tak ada hak. Sebab benda tu bukan hak ustaz. Ustaz tak ada autoriti. Macam tu juga dengan jual beli dan sebagainya. Dan juga seseorang yang ada autoriti ni, dia ada dua jenis, iaitu urusan terhadap orang di bawah jagaannya dan urusan terhadap harta dia. Bila kita tengok, kadang-kadang ada kanak-kanak, dia ada duit banyak. Dia orang kaya ke, dia dapat duit daripada mak dia ke apa semua ke, ada warisan keluarga ke. So, kalau kita menjadi orang yang menjaga dia, so kita ada hak tak untuk uruskan harta dia, untuk melakukan akad? Ya, kita ada hak. Itu yang dimaksudkan dengan autoriti wilayah. Alright? So, sebelum kita nak cerita pasal perkara-perkara lain, kontrak ataupun akad ini boleh terbatal. Tak kisahlah akad jual beli ke, akad sewa ke, akad kita nak berkongsi ke dan sebagainya, boleh terbatal kerana yang pertama, ada kerosakan pada kontrak. Contoh, sebenarnya nak buat akad sewa, tiba-tiba seseorang tu, ustaz yang orang yang nak menyewa ni, ingatkan korang nak jual pula dengan ustaz. So, ada kerosakan dekat situ. Orang sebelah pihak kata nak sewa, sebelah pihak lagi kata nak jual. So, kontrak itu terbatal. Yang kedua, tamat tempoh masa. Kalau ini jenis-jenis kontrak yang melibatkan masa, contoh dia sewaan. Kalau ustaz bagi sewa rumah dekat korang, tempoh dia setahun sahaja, daripada Januari sampai Disember. So, selepas daripada tu, kontrak itu dah tamat, so korang perlu pulangkan balik hak ustaz itu. Iaitu rumah sewa. Yang ketiga, kontrak juga boleh batal disebabkan khiyar. Sama ada khiyar syarat ataupun khiyar ain. Kejap lagi kita cerita pasal khiyar. Ini pun bab yang sangat penting. Yang keempat, kontrak juga boleh batal disebabkan salah seorang, sama ada orang yang menawarkan kontrak ataupun orang yang menerima kontrak ini gagal melaksanakan kewajipan dalam kontrak. Contoh, kalau dalam kontrak jual beli, so ustaz dah booking dah barang, ustaz nak beli barang dekat korang, ustaz nak baju sekian. Ustaz apa semua, ustaz dah bayar, tiba-tiba korang tak sediakan baju. So jadi tak kontrak tu? Tak jadi, sebab yang penjual itu dia gagal laksanakan kewajipan dia, iaitu menyediakan baju. Macam tu juga berikutnya. Ada orang dah tawarkan ustaz baju. Ustaz pun ambil baju tu, ustaz belah. So, ustaz tak bayar. So, ustaz gagal juga melaksanakan kewajipan ustaz sebagai pembeli, iaitu membayar wang. Dan yang kelima, kontrak juga boleh terbatal disebabkan kematian. Ini of course. Alright? Setakat ni clear So, ustaz nak cerita pasal khiyar. Ini buat juga satu bab yang sangat-sangat penting untuk korang faham. Bila sebut pasal khiyar
Khiyar bermaksud pilihan ataupun bahasa mudah dia, khiyar merupakan hak untuk memilih bagi salah satu atau kedua belah pihak untuk melaksanakan transaksi jual beli, sama ada untuk teruskan jual beli ataupun batalkan jual beli tersebut yang disepakati atau disetujuinya selama mana masih belum terpisah. Itu bahasa mudah dia. So, senang kata, khiyar ni pilihan. Kita nak teruskan pembelian ataupun kita nak batalkan pembelian. Okey. Yang mana ini adalah khiyar. Kita nak tekankan yang mana ada 3 bentuk khiyar dalam Islam. Yang pertama khiyar majlis, yang kedua khiyar syarat, yang ketiga khiyar aib. Okey. Yang pertama khiyar majlis. Okey, khiyar majlis ini pilihan sama ada kita nak teruskan jual beli ataupun nak batalkan jual beli selagi mana kita masih lagi ada dalam majlis jual beli tu. Yang dimasukkan dengan majlis ni bukan majlis kahwin ke majlis birthday ke, tak. Yang dimasukkan dengan majlis tu selagi mana kita ada dekat kawasan tersebut. Kalau dalam jual beli tu kita pergi kedai, kita pergi co-op. Selagi mana kita dekat co-op tu, kita ada pilihan nak teruskan jual beli ataupun nak batalkan jual beli. Contoh korang pergi co-op UiTM nak beli coklat kan. So dah dekat kaunter tu, korang rasa macam asal aku nak beli coklat ni, apa semua. So korang batalkan. Boleh tak? Boleh. Ataupun korang dah bayar. Dah bayar, dia dah scan, tiba-tiba rasa macam, ish, aku tak nak beli coklat ni. Boleh batalkan tak? Boleh. Itu nama dia khiyar majlis. Tetapi khiyar ni berlaku tempoh dia pendek je. Kalau mana salah seorang tu dah berpusing ke belakang ataupun dah melangkah ke belakang, maka khiyar ni dah tak ada. Maksud dia, kes yang sama juga. Korang pergi co-op, beli coklat. Lepas tu, dah beli coklat, dah bayar apa semua. Lepas tu korang dah pusing nak keluar, tiba-tiba rasa, asal aku beli coklat ni. Pusing balik. Abang, saya nak tukar ataupun saya nak batalkan. Boleh tak? Tak boleh. Khiyar majlis dah tak valid dekat sini. Okey? Yang kedua, khiyar syarat. Khiyar syarat adalah pilihan sama ada kita nak teruskan jual beli ataupun batalkan jual beli tersebut dengan syarat-syarat yang telah dipersetujui. Yang mana ada beberapa syarat khiyar ni. Yang pertama, harus terhad kepada tempoh yang tertentu. Yang kedua, tidak melebihi 3 hari jika barangan tersebut bukan jenis yang mudah rosak. Kalau barangan mudah rosak, kau beli toge. So, ada khiyar tak? Tak ada. Okay. Yang ketiga, tempoh mesti berturutan dan bersambung dengan kontrak. Alright. Sebenarnya kita dah melakukan khiyar ni. Contoh, korang pergi pasar malam. Kan, korang nak beli seluar ke baju ke apa semua. Of course, dekat pasar malam, korang tak boleh fitting kan. So, orang tu pun cakap, penjual tu pun kata, tak apalah, korang bawa balik rumah. Try dulu. Kalau rasa macam tak sesuai ke apa semua, boleh pulangkan balik. Itu khiyar. Okay. So, dia mesti ada tempoh dia. Biasanya, kalau dia tak letak tempoh, dia lebih kurang 3 hari je. Tapi, kalau dia bagi tempoh lebih, dia pun kata, minggu depan datang. So, 7 hari. Tak ada masalah. Kalau dia tak bagi tempoh, mesti terhad kepada 3 hari sahaja. Setakat ni jelas So, tadi korang beli baju kat pasar malam, beli jersey ke, bila balik rumah, try fitting, tak muat jersey tu. So, boleh tak tukar? Jawapannya boleh. Sebab dah ada syarat awal-awal tu tadi, penjual tu kata, kalau tak muat, boleh tukar. Okay? Ataupun kalau kau rasa tak nak tukar, boleh tak? Boleh juga. Sebab ini khiyar, pilihan tu di tangan kita. Alright? Dan mesti juga tempoh itu berturutan. Maksud dia macam ni. Korang, mula-mula pergi kedai tu beli jersey. Lepas tu, orang tu dah kata dah, tak apa, kalau tak muat semua boleh tukar. Lepas tu korang pun balik rumah try, memang tak muat. Lepas tu minggu depan korang datang kedai yang sama, korang beli seluar pula. Korang tak tukar lagi baju tu. Korang pergi beli seluar, lepas tu balik rumah. Lepas tu minggu depan korang datang nak tukar pula baju. So dah tak boleh. Sebab di tengah-tengah pembelian baju tu, korang dah beli barang yang lain. So khiyar syarat itu dah tak valid. Faham So ini khiyar syarat. Yang ketiga adalah khiyar aib. Khiyar aib ni sama juga, khiyar tu pilihan untuk kita pulangkan barangan ataupun batalkan akad jual beli ni sekiranya berlaku aib. Aib ni sama ada berlaku kecacatan atau berlaku kekurangan ataupun berlaku kerosakan pada barang tersebut, barang yang kita nak beli. Dan pembeli itu diberi pilihan sama ada nak relakan kecacatan yang ada atau pulangkan balik barangan tersebut kepada penjual dengan membatalkan jual beli tersebut dan ambil semula bayaran yang telah dibuat. Sebab itu nama dia khiyar, pilihan. Kalau kita rasa macam tak apalah,
rosak sikit je tapi kita nak terus beli, itu pilihan kepada kita. Kalau kita rasa macam tak setuju, berbeza dengan apa yang digambarkan, maka kita boleh pulangkan. Dan khiyar ini hanya dilaksanakan setelah barangan yang telah dijual dan pembeli tidak mengetahui kecacatan pada barangan tersebut sewaktu nak beli. Maksud dia, kalau korang beli air ataupun korang beli suatu benda, waktu nak beli sesuatu tu, kau dah nampak dah rosak. Kau nak beli buku, dah nampak buku tu rosak. Lepas tu, rasa macam, tak apa lah, beli. Lepas tu dah beli, balik rumah, asal aku beli buku rosak. So, nak tukar boleh tak? Tak ada. Itu bukan khiyar aib. Sebab korang dah tahu, ada aib dia, ada kerosakan dekat barangan tersebut. Tapi yang kau pergi proceed tu buat apa? Okay? So, setakat ni, faham ataupun tak? So, dekat sini kita dah belajar dua benda. Pertama, berkenaan dengan akad. Yang kedua, berkenaan dengan khiyar. Dan dua bab ni sangat-sangat penting untuk korang faham. Alright, kalau tak ada apa-apa, korang try dulu jawab isu-isu ini. Kita ada isu pertama, try fahamkan. Kemudian kita ada isu kedua. Okay, soalan yang kedua. Soalan yang ketiga. Okay, nanti korang pause lah ataupun korang buka PowerPoint Ustaz yang ada dekat dalam island tu. Soalan yang keempat. Soalan yang kelima. Okay? So, nanti kita akan discuss dekat dalam kelas. Alright, setakat ini sahaja. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.